Assalamualaikum dan selamat bersiaran sekali lagi ya. Jadi topik yang nak saya ceritakan hari ini dipetik dari portal Je Suara Januari 9 2017 ini nih. Ini agak lama sikit tapi saya rasa banyak manfaat untuk dikongsi ya. Apa yang bertajuk diugut bangkrut oleh pengutip hutang. Ini apa yang anda perlu tahu. Jadi saya rasa banyak antara kita yang terkena dengan pengutip-pengutip hutang yang call, yang mengaku daripada pegawai bank, mengaku daripada bank negara, mengaku daripada mahkamah ya, dan juga mengaku sudah berada di depan rumah kita untuk diserahkan, untuk kita terima apa semua di alamat tu. Mungkin kita tak ada kat situ, tapi mereka mengatakan mereka telah berada, serahan tangan, perintah mahkamah. Jadi ini menyebabkan kita berasa agak gusar lah ya, kepada kita yang mungkin ada masalah dari segi pembayaran hutang dengan pihak bank ya. Jadi okey, saya kongsi di sini ni, ini bentuk kadang-kadang kita terima ada panggilan, kita terima juga SMS SMS dia akan tulis begini, petition CP hutang ditampar di papan notis Mahkamah Sivil Jalan Duta bla 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 di iklan, dan jika sekiranya anda tidak hadir, waran tangkap akan dikeluarkan terhadap anda. Okey, dan juga sita dan lelong harta ya terhadap bagi penerima penghakiman ingkar. Ini adalah satu bentuk ugutan yang saya rasa agak keterlaluan lah yang dilakukan oleh wakil bank. Saya nyatakan sekali lagi, mereka ini merupakan wakil bank kerana mereka telah dikontrakkan satu khidmat untuk kutip hutang bagi pihak bank ya. Jadi perkara ini sebenarnya sudah lama berlaku ya, tapi makin lama makin teruk lah ya. Dan makin berleluasa. Kebanyakannya datang daripada pengutip atau pemungut hutang atau debt collector ya. Setiap kali SMS atau panggilan dibuat, kadang-kadang ianya disertai dengan nada yang agak biadab dan seakan-akan mengugut ya, mengugut. Dan saya rasa banyak antara anda juga memang pernah terima panggilan seumpama ni. Jika sekiranya sejumlah wang tidak dibayar, waran tangkap dikeluarkan atau rumah akan dilelong, disita, pelbagai ugutan mereka buat ya. Sebenarnya ia tidak semudah itu ya, dan terdapat banyak prosedur perlu diikuti oleh pihak pemiutang sendiri sebelum mereka boleh meneruskan tindakan pelaksanaan. Maknanya execution of judgment itu perlu diambil oleh pihak bank. Contohnya ejen-ejen ni dia main gertak, main sapu je ya. Tujuan dia nak kutip duit tadi tu, sebab kerja mereka kutip duit dan dapat komisen. Itu kerja mereka. Dan anda ini macam saya katakan itu akan diugut kebangkrapan, rumah akan disita, harta benda akan dilelong, and to the extent anda akan diugut yang ada waran tangkap dikeluarkan terhadap anda oleh pemungut hutang ni. Saya ulang, pemungut hutang ya, bukan pihak bank, tapi ya bank perlu bertanggungjawab sebab inilah ejen yang dilantik oleh mereka. Dan suka saya katakan ianya tidak boleh diteruskan secara sekaligus. Contohnya macam bangkrut, tangkapan, sita, lelong tu dia tak boleh sekaligus sebab ia melibatkan prosedur tertentu di mahkamah, dan tidak semudah itu pemiutang boleh teruskan tindakan pada anda ya. Tindakan sita rumah atau terma yang betul, iaitu tindakan writ penyitaan dan penjualan ataupun writ of seizure and sales atau pendeknya WSS ya, di mana bukan rumah anda akan disita tetapi hanya barang-barang di dalam rumah yang akan disita mengikut nilaian hutang tadi tu, dan kemudiannya ia akan dilelong lah ya. Cukup dia hutang, berhenti, kalau tidak dia akan sita lagi. Tapi ia perlu proses mahkamah. Kalau anda tidak pernah dapat sebarang dokumen mahkamah menyatakan perkara ni ataupun perintah ni adalah akan dilaksanakan, maka ia hanyalah ugutan ya. Dan tindakan waran tangkap pula hanya untuk kes berkaitan dengan saman penghutang penghakiman, dan bukannya kena mengena dengan tindakan bangkrut. Tidak ada kena mengena dengan bangkrut tadi ni. Dan tindakan kebangkrapan pula biasanya adalah langkah terakhir sekali diambil lagi dalam kes dan hutang ya. Akhir sekali kalau mereka dah tak dapat nak kutip, baru mereka akan pertimbangkan untuk tindakan kebangkrapan ni. Dan proses tindakan kebangkrapan ya, pihak pemiutang atau pemberi pinjaman mestilah mendapatkan satu penghakiman terlebih dahulu di mahkamah ke atas anda, yang mana hutang anda mestilah berjumlah sebelum ni 50,000, tapi kalau ikut yang sekarang ni 100,000 sekurang-kurangnya. Jadi kalau hutang anda 100,000 ke atas
okey, anda akan berhadapan dengan situasi proceeding kebangkrapan ni kalau anda tidak membayarnya. Selepas itu barulah boleh terus tindakan kebangkrapan di Mahkamah Tinggi dengan memfailkan notis kebangkrapan. Okey, ini saya nyatakan juga di sini ni, saya ambil satu petikan di sini ni. Jumlah hutang yang boleh membuatkan anda bangkrap. Okey, ini mengikut Seksyen 5-1-A Akta Insolvensi 1967, Akta 360. Secara umumnya sekiranya anda gagal membuat bayaran hutang di mana amount hutang tersebut tidak kurang dari 50,000, dan yang terkini, macam saya kata terkini, setakat bulan Ogos 2020, Akta sedang dipinda untuk menaikkan jumlah kebangkrapan kepada 100,000. Itu pada Ogos, dan sekarang ni ia telah bertukar kepada 100,000 lah, selaras dengan Akta COVID-19 lah. Okey, kalau ikut kenyataan sini ni, di mana anda, maka dalam konteks itu anda berpotensi untuk disedara bankrupt lah kalau proceeding dijalankan terhadap anda. Ya. Nasihat saya, berhubung dan berbincang dengan pihak bank. Jangan sekali-kali lari dan jangan sekali-kali abaikan hutang anda. Hutang tetap hutang, tak boleh bayar banyak, bayar sikit-sikit. Ya, berapa? Bayarlah seberapa yang anda mampu, selesaikan sedikit demi sedikit. Ingat, pengutip hutang hanya akan cuba menekan anda membayar sejumlah yang mereka nak, ya, sebanyak mana yang mereka nak. Kalau boleh, nak suruh habis sekaligus, ataupun 2 kali bayar, ya, jumlah yang besar boleh bayar. Maknanya itu agak mustahil lah bagi mereka yang memang tak ada duit nak bayar macam mana, ya, dan mereka akan dugut tindakan tertentu tadi tu. Dan mereka ini atau ejen kutipan hutang ni, inilah mereka dapat bila kita bayar, usaha cari duit lah, kat mana pinjam lah pula kat lain-lain, bayar, dan mereka akan dapat komisen. Mereka nak kejar komisen semata-mata. Berurusan terus dengan pihak bank, dengan pegawai bank. Hubungi pegawai bank, mereka boleh membantu anda. Jalan terakhir anda, hubungi AKPK. Ingat, kebangkrapan bukan adalah penyudah hidup anda. Ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.